Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak suara? Ustaz Zul dengar tak Ustaz Zul? Respon. Clear tak suara? Waalaikumsalam Abang Nizam. Clear tak suara Abang Nizam? Dengar Kita tunggu dulu berapa minit lagi. Sambil itu kita zikir dulu pagi ni. Ambil semangat baru insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Ustaz Atih, clear Ustaz Atih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tak asro sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tunggu 3 minit lagi dah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Bazri kita ada. Ahlan, selamat datang sahabat-sahabat semua. Sama-sama zikir dulu boleh? Ambil semangat pagi ni. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Tuan Arba'in. Ahlan. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Ta'ala, kerana pada pagi ini suasana waktu duha ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang kepada kita. Dan saya yakin sahabat-sahabat sudah pun melaksanakan ibadah solat sunat duha pagi ini, insya-Allah. Dan seterusnya kita mengisi masa yang terluang panjang ini sempurna dengan PKP ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah, dengan agenda yang disusung oleh Tarbiyah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Sangat baik untuk tatapan dan juga untuk pengisian kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pagi ni anak kira tidak secara formal sangat kot mungkin, cuma sedikit perkongsian lah daripada anak. Pertamanya, apabila kita berada dalam suasana keadaan pergerakan kita yang terbatas hari ini, ana teringat kepada pimpinan ataupun mereka yang terdahulu ada di kalangan mereka dipenjarakan. Kita ni seolah-olah lah ni, seumpama duduk kedudukan kita hari ni di rumah ni, di kampung tempat kita ni, seolah-olah juga mungkin dipenjarakan suasana tu.
tak boleh nak bergaul, tak boleh nak bekerja, tak boleh nak buat kerja-kerja harian kita. Tetapi jika dibandingkan sahabat-sahabat sekalian dengan mereka yang terdahulu, antaranya berlaku kepada Syed Qutb rahimahullahu ta'ala. Syed Qutb rahimahullah. Dah hebat dia ni Syed Qutb ni. Kita boleh dalamilah. Apabila dia sedang berkhidmat di luar daripada Mesir, dia dengar seruan daripada tanah air dia yang dimulakan oleh Syahid As'ad al-Banna waktu ketika itu. Syed Qutb rahimahullah kembali ke tanah air semata-mata untuk memberi sumbangan dan khidmat kepada perjuangan Islam, dan dia telah pun terlibat secara langsung. Dan waktu ketika itu ikhwan muslimin dalam keadaan sangat genting, dimusuhi oleh kerajaan Taghut waktu tu. Dan akhirnya apabila Syed Qutb rahimahullahu ta'ala daripada penjawatan dia sebagai kalau kita unit penerbitan lah, orang yang hebat dalam mengasas bakat penulisan, dan akhirnya diamanahkan sehingga yang tertinggi dalam penjawatan gerakan Islam Mesir. Dan waktu ketika itulah gerakan Islam Ikhwan Muslimin ditangkap, termasuklah Syed Qutb rahimahullah. Itu ditangkap waktu ketika dalam penjara. Syed Qutb rahimahullah ta'ala diberi pilihan, adakah di kalangan orang-orang yang ditangkap termasuk Syed Qutb itu kembali kepada kehidupan normal dalam keadaan membenarkan kerajaan Taghut, ataupun mempertahankan kebenaran. Sehingga kan waktu tu datang adiknya Aminah dan juga Fatimah Qutb datang merayu kepada abang dia supaya abang dia Syed Qutb rahimahullahu ta'ala ini mengiyakan apa yang dikatakan oleh kerajaan waktu itu, kerajaan Taghut. Dan ketika itu Syed Qutb rahimahullahu ta'ala menjawab yang masyhur yang kita selalu dengar ucapan ni, iaitu katanya Syed Qutb rahimahullah, kita bukan yang memulakan perjuangan, berkata kepada adik-adik dia, dan kita bukan yang mengakhirkan perjuangan, katanya, tetapi kita ini adalah mata rantai yang menyambung perjuangan. Syed Qutb dipenjarakan jasad dia boleh menulis mengaram kitab yang menjadi tatapan kita pada hari ini, iaitu kitab Fi Zilali Quran tafsir. Duduk di dalam penjara. Kita duduk dalam rumah ni, agak-agak berapa kitab dah kita karang. Kalau kita tak boleh nak karang, kita baca berapa kitab dah kita khatam. Kalau tak boleh nak baca pun, kita tengok, kita belik, kita berapa kitab dah ada yang boleh kita tengok muka depan dia tu sebagai muhasabah kita. Jadi dia mengisi masa lapang dia tu, masa waktu kita di penjara inilah seumpama ni kita gunakan sebaik mungkin, khususnya kepada pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala. Begitu juga berlaku kepada seorang perempuan di Mesir juga, Zainab Al-Ghazali rahimahullah. Zainab Al-Ghazali ni hebat, seorang perempuan waktu ketika zaman dia tu, ketika itu apabila dia berkuliah, berceramah, berkhutbah, kalau buat live macam ni menggegarkan rakyat Mesir akan bangkit bangun. Hebat. Sehingga kan
Waktu ketika itu kerajaan rasa tergugat keadaan hebatnya seorang wanita boleh bercakap sebegitu rupa. Dan akhirnya dia ditangkap. Lepas dia ditangkap, masuk dalam penjara. Dan dalam penjara diseksa. Antara seksaan yang sangat hebatlah ditulis dalam kitab-kitab, iaitu waktu ketika Zainab Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ni dalam keadaan di penjara, pegawai penjara telah pun melepaskan anjing-anjing gila. Anjing gila pula tu dalam keadaan sangat lapar. Biasanya kalau dia menekan mangsanya duduk dalam jara ni, mangsa dia akan jadi gila dalam keadaan waktu tu tenang ataupun mati. Tetapi apabila berhadapan dengan Zainab Al-Ghazali, apabila dilepaskan kedua anjing gila lagi lapar tersebut masuk dalam penjara, dalam keadaan waktu ketika itu kuatnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tawajuhnya dengan Allah Ta'ala. Apabila dibuka selepas dari beberapa waktu, dibuka kembali pintu tersebut, kedua anjing gila tadi dalam keadaan lari lintang pukang. Lari. Dan pegawai penjara yang menjaga penjara tersebut terkejut melihat keadaan Zainab Al-Ghazali waktu ketika itu tanpa disentuh oleh anjing-anjing tersebut. Hebat sungguhlah ni orang yang duduk dalam penjara ni. Kita ni wallahu a'lam duduk di rumah masing-masing, kawan lain lah, anak sendiri pun, sahabat-sahabat pun dia tengok tekok pun rasa macam gerapak. Dah baru sebulan lebih naik dah tubuh badan, Masya Allah. Dah ulang alik je daripada rumah dalam ni ke dapur. Dah habis berah orang kata. Tapi masa yang sama jangan lupa kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan jihad kita, insya-Allah dalam masa dan ruang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Begitu juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tengok sejarah yang berlaku kepada baginda Nabi SAW pernah diboikot dulu, sahabat-sahabat sekalian. Pernah diboikot. Seumpama sebegini duduk dalam perkampungan dan di kalangan mereka sahaja. Kalau kita duduk di dalam rumah ni, ada anak-anak, ada isteri, ada orang yang tertentu sahaja. Dah sahabat-sahabat sekalian. Dah sebulan lebih, 30 hari dah. Lebih daripada tu tengok muka anak-anak kita, tengok muka isteri kita. Bayangkan keadaan sahabat-sahabat sekalian kalau kita ni tak sabar dalam keadaan sebegitu. Dah, kita ni dalam keadaan mungkin adanya masalah kasih sayang yang kita bina, kita tak boleh nak atasi masalah rumah tangga. Akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingin. Nabi SAW mengajar kepada kita. Nabi SAW dengan sahabat 3 tahun sahabat-sahabat sekalian diboikot. Dah tanpa ada sedikit pun urusan di kalangan mereka, orang-orang Islam telah pun diboikot sehingga pada waktu ketika kembali untuk bermuamalah ataupun berurusan dengan orang ramai. Begitu juga berlaku kalau kita tengok suasana keadaan perkampungan ataupun kita ni dipenjarakan, seumpama PKP ni, sahabat-sahabat sekalian, yang lebih jauh daripada itu apabila kita meletakkan diri kita dalam alam barzah kelak, dalam kubur, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan lalui semua daripada kita ni akan lalui proses tersebut. Masuk dalam kubur waktu ketika itu dalam keadaan keseorangan, kecuali adanya amalan-amalan soleh. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran. Satu ketika nanti di kalangan ahli kubur ini akan bangkit beritahu kepada Allah Ta'ala. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
minta dengan Allah Ta'ala nak hidup walaupun seketika. Waktu ketika mana? Waktu ketika duduk di alam barzakh. Apa yang dia nak apabila Allah Ta'ala bagi peluang hidup kembali atas dunia? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut manusia ni apabila diberi peluang untuk hidup kembali, yang pertama dia akan bersedekah dan yang kedua dia akan buat amal soleh atas dunia. Waalaikumsalam. Guru pasti ada ke? Masya-Allah. Ahlan. Baru mukadimah kita ni. Mukadimah. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah pada pagi ni Ustaz Ana akan bicarakan tentang persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Pertama, sahabat-sahabat sekalian, kita akan lalui bersama dalam masa yang ada berbaki ni sebelum masuknya bulan Ramadan. Kita kena minta mohon dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan banyak-banyak doa supaya Allah Ta'ala panjangkan usia kita menjadi tetamu kepada Ramadan. Dah ramai sangat sahabat sekalian. Petang semalam ada, malam tadi kita dengar ada kematian, pagi ni pun ada sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah. Pagi ni ada kematian ni pagi ni. Saudara terdekat dengan kita tak sempat sahabat-sahabat sekalian. Tak, sedangkan berapa hari lagi? Hari ni hari Selasa. Rabu, Khamis, Jumaat insya-Allah. Dengan izin Allah Ta'ala kita sama-sama berpuasa. Jadi ruang dan peluang yang Allah Ta'ala bagi 2 hari lagi ni, apa-apa boleh berlaku, jaminan tidak ada selain daripada Allah kehidupan kita. Melainkan usaha kita kena doa dengan Allah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Nabi SAW doa daripada bulan lepas lagi tu. Bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ada sebahagian ulama sebut pengharapan nak jumpa dengan bulan Ramadan ni sahabat-sahabat sekalian 6 bulan. 6 bulan sebelum tu berdoa dah kepada Allah supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Kita 3 hari lagi ni. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa. Jangan lupa. Kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang kepada kita. Nak masuk dalam pintu gerbang utama bulan Ramadan dengan penuh rasa keisafan, rasa keimanan, takwa kita kepada Allah untuk meraih 1001 kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bulan Ramadan pada kali ini kita lalui dalam keadaan yang sangat berbeza. Tapi kita kena meletakkan bahawa tahun ini kita lalui bulan Ramadan ini, iaitu azam dan tekad kita Ramadan yang paling baik insya-Allah. Kena ada niat macam tu sahabat-sahabat sekalian. Walaupun ada di kalangan kita pun ada sebut dah, tanya Ustaz, macam mana kita tahu ni Ustaz, sembahyang tak boleh di masjid, nak tarawih pun tak boleh di masjid, di surau pun tak boleh Ustaz, macam mana ni nak sembahyang, macam mana nak puasa? Ingat sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat dan bagi kita keadaan sebegini, ujian sebegini. Allah SWT nak angkat darjat kita. Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita. Jangan sia-siakan setiap detik ketika waktu bermula daripada 1 Ramadan sampai kepada penghujung Ramadan insya-Allah. Tahun ni kita kena fokus, tumpu sepenuhnya dengan amalan-amalan yang kita kira inilah bekalan dan persediaan dan persiapan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anak kira ruang dan peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kali ini adalah peluang yang sangat baik, yang terbaik. Kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa dalam keadaan penuh keimanan, ketakwaan dia kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Allah. Siapa tak nak sahabat-sahabat sekalian? Dah, siapa tak nak yang kita ni banyak dosa?
Yang kita ni macam-macam maksiat kita buat. Macam-macam kita buat, tak boleh nak jaga pada zahir kita maksiat, pada mata hati kita maksiat. Inilah peluang dan ruang yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan yang akan datang ni. Kita pastikan azam sama-sama supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membersihkan sungguh-sungguh hati kita, insya-Allah. Dengan mencurahnya keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita tidak rasa rugi langsung. Apabila tak boleh beramal di masjid surau pun tak rugi. Kata Nabi SAW, siapa yang sebelum ini hidup dia dalam keadaan ulang-alik ke masjid. Tahun lepas kalau masuknya bulan Ramadan, tak tinggal kita untuk tarawih. Tak tinggal kita, tak beralasan kita nak pergi ke rumah Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi pahala sebagaimana mereka itu beramal sebagaimana sebelum ini. Jangan risau, jangan bimbang sahabat-sahabat sekalian. Cuma kita kena cari semangat baru mungkin. Dan juga keyakinan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada kita, supaya kita pastikan bulan Ramadan pada kali ini adalah bulan yang terbaik ataupun tahun yang terbaik bagi kita sebelum kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ramai dah tu. Ahlan, selamat datang semua. Ana pun minta maaf hari ni pada terutama Tuan Syedi, Ustaz Atif, kerana tak sempat ataupun tak dapat nak pakai pakaian. Dah duduk di kampung, balik baru ni tak bawa apa-apa pakaian amal. Cadang nak balik seminggu je bercuti. Dah ni sampai sebulan lebih dah ni. Minta maaf daripada ana. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita menanti bulan yang kita tunggu-tunggu ini, persediaan dan persiapan perlu kita buat. Dan anak kira ramai dah ustaz-ustaz kita sebut. Cuma nak ulang balik sebut tazkirah peringatan ni sahabat-sahabat sekalian, dia kena banyak kali ulang. Supaya insya-Allah lepas daripada kita dengar tu terdetik pada hati dan kesungguhan untuk beramal, insya-Allah. Pertama, persediaan dan persiapan dari segi akliyah, akal kita sahabat-sahabat. Akal kita ni telah bersedia ataupun belum untuk kita nak masuk ke gerbang Ramadan. Dengan ilmu perlu ada pada kita untuk masuk bulan Ramadan. Ilmu tentang ibadah puasa. Ibadah untuk kesempurnaan puasa tersebut. Bukan sebagaimana orang awam mengetahui tentang puasa, iaitu meninggalkan lapar dan dahaga saja. Tidak. Melainkan kita nak tingkatkan lagi sahabat-sahabat sekalian. Tingkatan puasa itu, sehingga kan bukan sahaja lapar dan dahaga yang kita tinggal, bahkan kita akan menjaga hati kita daripada menjaga hati dan juga anggota tubuh badan kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Ini antaranya persiapan yang perlu kita pastikan adanya ilmu yang mendalam berkait dengan puasa ni. Dengarlah lihat ustaz-ustaz mana ataupun buku-buku, kitab-kitab fiqh tu kita belik tengok baliklah perkara yang membatalkan puasa, perkara yang menjadi syarat, dan banyak lagi perkara-perkara sunat, perkara-perkara yang dituntut dalam berpuasa bulan Ramadan ni. Kita sama-samalah insya-Allah khatam betul-betul dalam masa 2 hari ni. Masuk bulan Ramadan kita dah bersedia dah. Dengan jadi macam ke tahun-tahun lepas. Ada pengalaman ustaz. Lepas daripada masuknya hari pertama Ramadan tu, sahabat kita balik daripada kerja. Lepas pada balik kerja tu, tak teringat puasa gini. Dia pergi dapur makan 2 pinggan dah nasi. Makan kenyang. Isteri mari, bang, puasa gini, dia kata. Terkejut dia. Allah, puasa macam mana dah habis 2 pinggan. Dia kata alang-alang makan, baik minum, ya minum. Lepas pada minum baru telefon kat kita. Tanya, Ustaz, saya ni Ustaz, lepas pada balik kerja tadi, kita telefon petang.
Makan 2 pinggang nasi, pas pada 2 pinggang tu. Nak, alang-alang makan Ustaz, baik minum sekali. Dia kata. Kita pun jawab lah dah. Yang makan tu kita tak teringat. Kita tak teringat, bukan sengaja, tak sengaja. Dah Allah Ta'ala bagi rezeki kat. Hak batalnya, hak tu. Hak yang sengaja minum tu. Alang-alang makan, yang minum tu. Minum tu. Dah, rezeki lah. Kalau kita tak teringat, terlupa rezeki. Tapi kalau buat-buat, alang-alang makan, minum, dia minum. Minum sekali. Minum tu batal tu. Dah, sebab tak ada ilmu sebelum tu, tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Gitu juga ada di kalangan kita ni pelik kat soalan ni, tapi ada berlaku. Dah, air liu kita Ustaz, boleh tak kita kumpul-kumpul, lepas tu kita telan. Bulan Ramadan, siang hari. Pelik. Dah, pelik soalan-soalan. Korek telinga, korek hidung, korek telinga Ustaz, boleh tak? Dah, macam-macam. Dah, jadi kita ambil masa dan ruang ni supaya kita masing-masing ambil buku, kita bacalah, kita dalamilah. Tak rugi sahabat-sahabat sekalian. Sebab ibadah. Kita nak buat sesempurna mungkin tahun ni buat ibadah puasa kita. Insya-Allah. Jadi kita kena pastikan persediaan dari segi akal kita tu dengan ilmu dan kefahaman belum masuk bulan Ramadan. Cuba insya-Allah Tuan Syukri boleh. Dah, ni ada di kalangan kita ni dah ambil remeh kalau sahur, waktu sahur kena bangun sahabat-sahabat sekalian. Bangun besarnya kelebihan fadilat. Waktu sahur tu makbul doa waktu tersebut. Saat waktu ketika yang sangat hebat. Allah Ta'ala buka seluahnya. Allah Ta'ala nak mendengar rintihan doa daripada hamba-hamba dia. Kita pun bangun waktu sahur. Insya-Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selain daripada akliyah, kita kena buat persiapan, persediaan dari segi jasad kita. Rupa-rupanya jasad kita pun kena bersedia untuk berpuasa. Jasad kita ni. Tak boleh masuk keadaan berpuasa nanti, keadaan hari pertama letih dah. Pening kepala. Berat tubuh badan ni daripada waktu subuh lagi. Pas subuh tu landing dah tidur. Bangun-bangun zuhur. Pas zuhur tu tidur pula. Pas pada zuhur tidur. Bangun asar. Pas pada tu tidur pula. Bangun-bangun buka puasa. Jangan. Rugi sahabat-sahabat sekalian. Badan jasad kita kena kuat semangat. Ustaz buat apa kat ni masa ni Ustaz? Kita main bola. Dengan anak-anak ramai. 4 orang ni. Boleh bola 2 butir. Main. Uang semua rumah Hanan ni, uang tamu dia besar. Kalau main bola 5 orang sebelah ni boleh. Jadi kita ada ruang masa sikit kalau dak petang, pagi lepas daripada subuh tu menyepak bola. Insya-Allah lah, mudah-mudahan mudah usaha kita biar peluh sikit tubuh kita ni. Beza sahabat-sahabat sekalian. Kalau lepas daripada subuh kita pun makan sekenyang dah sahur. Satu lena, Allah. Pukul 10 baru bangun. Allah, tubuh badan kita lemah sungguh waktu tu. Zuhur pula lepas pada bangun waktu zuhur tu, Allah kita rasa nak buat apa semua, tak boleh nak fokus ibadah kita mungkin. Jadi kita kena pastikan tubuh badan kita sihat. Sihat sahabat-sahabat sekalian. Kalau tak sihat hari ni kena berubat dah. Kena berubat dah macam mana. Jadi masing-masing kena jaga. Jasad kita kena jaga semua. Penting kepada kita untuk masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang kita tahu berlakunya perang Badar Al-Kubra. Bulan Ramadan. Hari kedua puasa sahabat-sahabat sekalian. Cuba tengok sejarah. Hari kedua puasa Nabi SAW ada dapat perintah dah daripada Allah Ta'ala turun ke medan Badar. Bayangkan dalam keadaan berpuasa waktu ketika itu keadaan sahabat-sahabat ni macam mana? Memang hebat. Fizikal dia kuat. Hebat sungguh. Jadi kita kena pastikan tubuh badan kita ni sihat, bertenaga. Siangnya kita berpuasa, beribadah. Dan masa yang sama kita berjihad, menentang hawa nafsu kita, jaga anggota tubuh badan kita, jaga hati kita daripada maksiat. Dan malamnya kita nak bertahajud, malamnya kita nak munajat dengan Allah. Sebagaimana kata hukama. Siangnya fursam fin nahar,
nak jiwa pejuang ni. Siangnya seumpama kuda perang yang tangkas berjuang. Waktu malamnya, masuknya waktu malam seumpama ruhba fil lail. Seorang rahib, seorang yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pastikan macam tu, insya-Allah kita boleh, kita tak berjuang lagi, kita tak dengan mata pedang lagi, kita ni tak naik kuda lagi, tapi pastikan siang hari kita dalam keadaan kita jaga sungguh hak Allah Subhanahu wa taala. Masa yang sama malam kita niat untuk tahajud dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita kena jaga jasad kita, jaga jasad. Tidur kena jaga. Waktu tidur pas pada subuh jangan tidur. Pas daripada waktu asar jangan tidur. Ni tak diajar oleh Nabi SAW. Waktu yang sangat baik untuk kita tidur selain daripada waktu malam, iaitu waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Ambil masa sahabat-sahabat sekalian, sekejap je. Setengah jam, 45 minit. Sampai 2 jam, 3 jam tu tak boleh lah. Ambil masa. Waktu ketika yang sangat baik untuk kita rehatkan tubuh badan kita. Malam-malam kalau tak macam kita sebelum ni, kita ada musyawarah, ada usrah dah balik pukul 1, pukul 2. Malam-malam pas pada tarawih nanti di rumah masing-masing. Lepas tu ada kalau ada moreh-moreh makan sekejap pukul 10, 10.30, pukul 11 tu boleh rehat sekalian. Rehat tubuh badan. Kata Nabi SAW 3 kali waktu malam dah. Malam nak buat apa sahabat sekalian? Yang pertama adalah ibadah, untuk ibadah kepada Allah. Malam tu apa lagi? Yang kedua istirahat, rehat dengan Allah Ta'ala. Rehat untuk tubuh badan kita. Rehat tubuh, tunaikan hak tubuh kita untuk rehat, istirahat. Rehat betul-betul. Jadi kena pastikan macam tu. Kalau tidur jangan tidur keadaan sakit kepala, keadaan tidak berlapik. Biar selesa, biar keadaan kita tidur tu dan keadaan kualiti tidur kita. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cikgu Wei pun ada tu. KB. Sihat cikgu Wei ni. Allahu akbar. Sahabat yang dirahmati Allah Taala. Yang kedua, yang ketiga, persediaan dan persiapan kita dari segi ruhiyah, roh dalaman kita. Dalaman ni kena persiapkan sahabat-sahabat sekalian. Sebab kita nak masuk bulan Ramadan ini dalam keadaan kita bersih jiwa kita. Mudah nak buat ibadah, ringan untuk bangun malam. Jadi persiapan daripada awal lagi ni. Awal ni roh kita dengan amalan soleh. Amalan soleh. Bulan Rejab, bulan Syaban ni kita dah sebenarnya dah latih dah. Kita boleh berpuasa sahabat sekalian. Ahlan Ustaz Fairuz. Masya-Allah. Allahu akbar. Ustaz Fairuz. Murabiana duduk Mesir dulu. Allahu akbar. Baik. Jadi kita bersedia dah roh kita ni dengan amalan soleh tu sahabat-sahabat sekalian. Dah biasa dah. Dah biasa. Kalau waktu malam pukul 4, pukul 5 dah kejut dah untuk tahajud dengan Allah Ta'ala. Kena bangun sahabat-sahabat sekalian kita ni. Terutama orang-orang muda. Ni kot pukul 5, 5.30, pukul 6 baru bangun. Pukul 7, pukul 8. Baru ni ada dengar seorang sahabat kita. Orang jemaah, orang kuat kita, orang PAS. Buat orang PAS. Tengah-tengah kuliah tu, pas pada kuliah malam tu, isteri dia. WhatsApp panjang dia kata, Ustaz, Ujan duduk di tiang je dengar kuliah Ustaz tu. Dia tu dalam keadaan waktu ketika mana tak bekerja, bangun pukul 10 pagi dia kata. Dia bukan subuh gajah lagi, subuh biawak dia kata. Terkejut aku. Orang kita kuliah duduk depan, kita buat lawak seronok, suka sangat dia. Minta sangat-sangat Ustaz, yang duduk depan Ustaz tu adalah suami saya dia. Suami saya. Tegurlah Ustaz. Kalau hari Sabtu, hari Had tak bekerja Ustaz, dia bangun Allah pukul berapa subuh. Kata Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan lah insya-Allah kita persiapkan diri kita ni masa yang ada masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih jiwa kita. Bangun tahajud dengan Allah Ta'ala. Ambil ruang dan peluang waktu ketika kita tak disibukkan lagi dengan perkara lain ni sahabat-sahabat sekalian. Buat jadual waktu malam lepas pada pukul 11, pukul 12 boleh tidur dah. Pukul 3, 4 bangun sahabat-sahabat sekalian. Bangun. Doa ni astajib lakum. Allah Ta'ala nak dengar doa daripada kita. Allah Ta'ala nak dengar, nak mohon, nak apa yang kita nak.
Tak berwuduk, sempurnakan betul wuduk tersebut, sempurnakan wuduk. Pas sempurna wuduk tu tak dalam keadaan rendah diri kepada Allah Taala, sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjangkan sujud kita waktu malam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Taala sekalian. Masa yang sama kita kena ada masa dan ruang untuk kita taubat dengan Allah. Taubat dengan Allah Taala. Agak-agaklah sahabat-sahabat sekalian. Bulan Rejab, bulan Syaban ni sebelum masuk Ramadan ni ada tak masa dan ruang kita nitih air mata kita kerana Allah, kerana akan dosa-dosa kita yang lalu. Cuba kita fikir. Ada ke tak? Kalau tak balik kapur ni nangis, tu biasa. Tak? Ataupun kerana terpisah dengan isteri anak-anak ni kita bekerja. Dah, tu biasa juga. Hak luar biasa ni apabila masa dan ruang yang ada sebelum Ramadan ni, kita ada masa untuk mengenangkan dosa-dosa kita sehingga kan kita boleh nitih dengan air mata kita, sahabat-sahabat sekalian. Allah. Cubalah buat, sahabat-sahabat sekalian dah. Kita tanya pada diri kita lah. Berapa kali dah kita menitih air mata kita ni semata-mata kerana mengenangkan dosa yang kita buat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau sahabat-sahabat ikhlas sungguh dalam keadaan mereka tidur, waktu pagi tersebut kita bangun sujud kepada Allah dengan taubat, dengan solat taubat, dan kita ngangkat tangan mohon kepada Allah sungguh-sungguh. Waktu ketika itu kita dalam keadaan tak sedar air mata kita mengalir, sahabat-sahabat. Air mata tu air mata yang sangat mahal nilaian dia. Nilainya boleh memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kita cuba sahabat sekalian. Cuba kita ada masa untuk taubat. Selain daripada itu, amalan ruh kita ni belum masuk Ramadan lagi kena ada masa dengan Al-Quran. Quran jangan tinggal, sahabat-sahabat sekalian. Kena baca Quran ni. Hak yang ada pada Quran ni ada 5 dah. Ada yang Ustaz ulang je ni. Sahabat-sahabat tahu dah. Yang pertama, Quran ini adalah untuk kita belajar. Quran ni kena belajar, sahabat-sahabat sekalian. Belajar Quran, belajar. Ambillah masa ruang ini online dengan siapa-siapa. Dah nak belajar kita mula daripada surah Fatihah. Permulaan ataupun akhir di penghujung surah. Insya-Allah boleh kita dalami belajar Quran ni, belajar. Dah. Yang kedua, Quran ini adalah untuk kita baca, sahabat-sahabat. Baca Quran ni. Quran ni untuk baca. Allahu Akbar. Jangan tinggal Quran, sahabat-sahabat. Ulama sebut kalulah sehari itu kita tak boleh nak baca 10 ayat daripada Quran. 10 ayat daripada Quran. Kita ni tergolong dalam golongan orang yang lalai. Orang yang lalai. 10 ayat. Allahu Akbar. Jadi ada masalah Quran. Dah ada orang tanya Ustaz, kata Ustaz hari ni disibukkan dengan handphone. Handphone duduk tangan ni. Tapi kita balas balik, memang handphone ada tangan, tapi jangan lupa kita ada 2 tangan. Tangan utama, mungkin tangan kanan kita, tangan kiri ni selalu pegang handphone. Masih yang sama, akrab kita, rapat kita dengan Quran juga. Dengan Quran. Quran. Kena ada tu tangan kita Quran. Allah. Cubalah cuba Quran. Quran ni banyaklah kita tengok ayat-ayat Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bagi kita orang mukmin ni, Quran sebagai penyembuh, syifa. Syifa ni bersalah makna dia, bukan penyembuh, pengubat sajalah. Jadi kita kena ada masa untuk kita baca Quran, dekati Quran, fahami Quran, dalami Quran, dan akhirnya insya-Allah. Alif Lam Mim. Kata Nabi SAW, tidak aku katakan Alif Lam Mim itu satu huruf. Alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Setiap daripada satu huruf Allah Ta'ala akan bagi 10 kebaikan untuk kita, sahabat-sahabat sekalian. 10 kebaikan Allah Ta'ala akan bagi. Kita hebat sungguhlah Quran. Sesibuk mana pun kita, jangan lupa, sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa. Ustaz Fairuz selalu yang Quran ni dah. Hafiz Quran lahir daripada sekolah Ustaz Fairuz. Masya-Allah. Dia ada ruang dah, peluang boleh hadir. Ustaz Fairuz Titi DI. Untuk hantar anak-anak kita masa yang sama, kita boleh belajar dengan Ustaz Fairuz. Jadi Quran ni kena ada masa untuk kita baca. Ada masa. Allah. Yang ketiga, Quran ni juga adalah untuk kita hafal.
Boleh hafal Quran Ustaz, sahabat-sahabat sekalian. Dah, kita di peringkat pasti Malaysia, Ustaz Syarahan ketua dia. Dah, dia telah pun menetapkan daripada hari Jumaat lepas sampai kepada penghujung ni 28 untuk fasa ketiga kawalan ni. Dia tetapkan 10 ayat kita kena hafal surah Al-Kahfi. Dah, jadi ayat pertama daripada Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, hari ni Selasa dah. Cikgu hari ni ayat ke berapa? Haji Syam, ayat ke berapa gini? Kita. Ni lepas daripada pasti Malaysia amanah taklif kepada kami di peringkat negeri ni, perturunkan ke peringkat ALP ataupun peringkat kawasan-kawasan. Jadi kawasan-kawasan, pengurusi kawasan pasti ni semua hari ni satu ayat sehari untuk kita hafal. Hari ni hari yang ke-5 dah ayat. Sepatutnya ayat yang ke-5 kita baca. Mula daripada Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tu kita pun baca, hafal, dalami, hayati insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW jauh daripada fitnah dajjal. Fitnah dunia, fitnah mati dan fitnah hidup kita ni insya-Allah, dan dengan beramal dengan Quran. Dah, kena ada masa kena hafal Quran hafal Quran tu. Kalau tak boleh 30 juzuk, baca 3 juzuk. Dah, 3 juzuk boleh. Kalau tak boleh insya-Allah sahabat kita orang-orang hebat ni tak boleh 3 juzuk 3 surah. Malam baca surah Al-Mulk, baca tiap-tiap malam insya-Allah. Boleh kita ingat. Dah, lepas tu pagi surah Waqiah, petang surah Ar-Rahman, lepas asar dah. Insya-Allah. Jadi kita hafal. Baca dah lama tu kena ingat, boleh ingat dah. Hafal Quran ni 3 surah. Tak boleh 3 surah? 3 surah tak boleh. Tak payah bacalah dah ke mana. Tak payah hafal lah, hafal kita. Biar ada daya usaha kita untuk hafal Quran, Allahu Akbar. Baik, yang keempat, Quran ini adalah untuk kita tadabbur. Dah, makna dia tu kita kena dalami makna dia. Dah, masya-Allah, hebat sungguhlah. Tengok surah penting qalbul Quran, surah Yasin. Tengok surah Yasin. Mula daripada awal lagi Allah Taala telah meyakinkan kepada kita, bersumpah bahawa Quran ini adalah turun wahyu daripada Allah kepada Nabi untuk kita. Untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita ni. Allah Taala tegaskan sebegitu. Jadi kita gunakan, manfaatkan sepenuhnya, sebaiknya Quran waktu ketika mana, terutama dalam suasana keadaan macam ini, kita dalami, kita fahami. Yang keberapa dah? Yang keempat. Yang kelima, lepas daripada kita faham, kita beramal dan sampai pada orang lain. Quran ni kita kena beramal dan sampaikan kepada orang lain. InsyaAllah insyaAllah. Ustaz Syafiq daripada Kedah, masya-Allah. Allah Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besar sungguhlah kelebihan apabila kita mendekati ayat-ayat Al-Quran ni, dah Allah Taala akan bagi kita kelebihan yang sangat hebat. Dah, dalam bulan Ramadan juga hidup kita, ruh kita ni akan hidup dalam keadaan kita kita menjaga ibadah fardu, terutama solat, sahabat-sahabat sekalian. Jaga ibadah solat ni betul. Dah, kita nak khusyuk susah dah, mungkin payah nak khusyuk. Dah, tapi kita kena buat keadaan nak menghala diri kita supaya khusyuk. Biar ada kesungguhan kita tu untuk kita tambah khusyuk dengan Allah Taala. Memang payah, susah, sahabat-sahabat sekalian. Kalau tengok kisah yang berlaku kepada Dr. Yusuf Qaradawi, tak silap Ustaz dah. Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab sebut sepanjang dia hidup daripada awal sampai kepada hari ini, khusyuknya dengan ibadah solat ni dia sebut kepada kita satu masa sahaja. Dia kata satu masa, waktu ketika tu dia di penjara, penjara Mesir. Penjara Mesir. Dah, duduk dalam penjara barulah dalam keadaan khusyuk ibadah. Dia cerita pas daripada Allah Taala anugerahkan khusyuk dalam ibadah ni, dia cerita kepada kita. Dalam keadaan masing-masing di penjara dengan sahabat-sahabat dia yang lain ni, nak solat berjamaah,
hari pertama, minggu pertama tak bagi. Masuk minggu kedua, minggu ketiga, permohonan untuk solat berjamaah diluluhkan. Dulu masing-masing seronok sangat. Berhimpun masing-masing. Macam kita kayak gini dah. Keluar lagi tiba-tiba dalam TV sebut hari raya pada tahun ini boleh untuk solat berjamaah. Solat masjid surau seronok. Dah. Apabila dalam keadaan sebegitu cinta dan kasih dia kepada solat berjamaah ni, sahabat-sahabat ni, kalangan Dr. Yusuf Qaradawi kan masing-masing ni, dah nak pilih di kalangan mereka siapa nak jadi imam. Lepas tu siapa nak jadi imam. Dah dia tengok kita tengok dia siapa. Orang hebat-hebat belaka di penjara waktu tu. Dan waktu ketika itulah datangnya Dr. Yusuf Qaradawi dan di kalangan sahabat-sahabat menolak dia. Tolak duduk depan. Dalam keadaan sebegitu duduk dalam penjaga takbir Allahu Akbar, baca Fatihah ni tiap mata dah. Dah. Ayat yang pertama dia sebut. Yang dibaca iaitu ayat yang terakhir surah Al-Imran. Satu ayat memberi kesan kepada jiwa dia. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, kata dia. Dia ulang, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Allah. Dia sebut kepada kita sepanjang kehidupan dia, Dr. Yusuf Qaradawi ni, dia merasa khusyuk dia dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dalam ibadah solat, iaitu ketika waktu itulah dalam penjara rakaat pertama bersama dengan sahabat-sahabat Allah. Kita Allah, tarah kita jauh lagi lah. Kita Allah. Tapi cubalah, cuba laksanakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesempurna mungkin, sesebaik mungkin lah, insya-Allah. Kalau tengok pada kitab yang dibicarakan tentang jaga hak Allah, Allah Ta'ala akan jaga kita tu, antara hadis yang Nabi SAW sebut panjang hadis dia, iaitu antaranya kita kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah solat. Sembahyang, jaga solat kita. Dan nescaya Allah Ta'ala akan jaga paling tidak 5 perkara. 5 perkara Allah Ta'ala akan jaga kalau seseorang itu tunaikan hak Allah Ta'ala melalui ibadah solat. Dah, 5 perkara. Yang pertama iaitu berkait dengan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Allah Ta'ala akan jaga perkara ni, iman kita, takwa kita, Allah Ta'ala akan jaga. Dah, jaga. Dah, tu nak buat sesuatu tu, ada kalanya terdetik mata kita ni boleh tengok maksiat. Dah, tapi waktu ketika itu Allah Ta'ala jaga kita. Dah, Allah Ta'ala jaga kita. Allah. Dia sahabat kita tu sampai kat Tafil Light. Tafil Light tu nak pergi ke straight, nak syalang daripada puncak alam tu. Nak pergi straight. Lepas tu pandang kiri tengok orang puan. Dah, orang puan pandang je, terpandang. Dah, oh, dia tak pergi straight dah, dia kena ke kanan, ke Meru tu. Dah, Allah Akbar. Nak sebut pada kitanya, Allah Ta'ala akan jaga kita. Pertama, dia ulama sebut, pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga iman dan takwa kita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga keluarga kita. Allah Ta'ala akan jaga keluarga kita, sahabat-sahabat sekalian. Jaga kita, keluarga. Sebab kita dengan keluarga, dengan anak-anak ni, ada kalanya kita fed up juga, tak fed up ataupun bosan dah. Anak boleh kongsilah lalui selepas sebelum daripada ini kita tak merasai suasana nak mendidik anak-anak kita. Kita lepas kepada isteri kita, pengasuh ataupun kepada pasti dah untuk didik. Dan tiba-tiba berlaku dengan PKP ni, kita lama duduk dengan anak-anak kita. Allah. Dah ikut pada kita jadual, lepas subuh baca Quran. Lepas baca Quran rehat sekejap, pukul 10 baca Quran pula. Lepas tu rehat sekejap Zuhur, lepas pada Zuhur tu baca Quran lagi. Lepas Zuhur sampai waktu dia boleh tengok pukul 3 hingga pukul 4, lepas asar tu sembahyang berjemaah. Lepas pada solat tu Quran baca sekejap.
Lepas baca Quran tu baru boleh main dengan anak kita. Masuk waktu maghrib, lepas garik baca Quran. Sampai waktu isyak. Lepas isyak tutup dengan surah Al-Mulk. Kita rasa gitulah hebat lah nak bina ni. Keadaan. Rupa-rupanya Allah susah. Ya bukan mudah. Bukan mudah dah. Dah nak didik anak-anak kita ni. Dah. Rupa-rupanya kita kena akur bahawa pendidikan yang melibatkan anak dan rumah tangga kita bukan terletak kepada kita semata-mata, tetapi ingat ia adalah di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah jagaan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tu kena doa selalu dah. Macam tubuh presiden kita dah ayah cik. Apabila ditanya oleh Abang Syahir kita tu doa yang selalu diulang oleh ayah cik, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita kena aman ni insya-Allah ni. Sama-sama jangan lupa dengan doa ni. Tok guru tak tinggal doa ni. Kalau tengok baca doa, tok guru akan baca doa. Nah, sebab rupanya dalam pendidikan anak ni khususnya apabila campur tangan kita secara langsung hebat macam mana modul kita pun, kita jangan lupa pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah kita kena serah kepada dia. Baik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelah dah. Akhir sekali. Tak boleh lama ni. Kuliah duha ni, aku sebelah ni, duha ni pun dah. Baik. Akhir sekali Ramadan ni sahabat-sahabat sekalian. Dalam bulan Ramadan nanti kita kena ada jiwa jihad, jiwa semangat untuk kita bersedia dengan apa yang Allah Taala hidangkan kepada kita. Bulan Ramadan ni kita kena ambil, kena capai, kena pastikan yang kita ni terlibat. Terutama apa yang berlaku dalam bulan Ramadan antaranya iaitu berlakunya nuzul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kata Allah Taala. Bulan Ramadan ni turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi kita kan ambil peluang waktu ketika itu untuk kita hidupkan dengan suasana Quran. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini berlakunya perang Badar, perang Badar yang Ana sebut tadi. Perang Badar ni berlaku dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga berlakunya malam yang mana satu malam yang sangat hebat kelebihan dia. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Ini masing-masing kita berkehendak, kita nak. Wahai Allah, kurniakan kepada kami malam bertemu kami dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah. Kita kena doa kepada Allah, kena harap dengan Allah Taala bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Hebat Lailatul Qadar ni. Kelebihan dia 1000 bulan sahabat-sahabat sekalian. Siapa tak nak? Kita naklah ke? Nak supaya waktu ketika mana masuknya bulan Ramadan, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu malam kelebihan dia 1000 bulan. Jadi kita sama-sama insya-Allah raih dan kita sama-sama fokus tumpu daripada masuknya awal Ramadan. Jangan tunggu 10 Ramadan sahabat-sahabat sekalian. Walaupun ada hadis-hadis yang menyatakan berlakunya malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil. Tapi kita orang beriman ni biar bermula daripada 1 Ramadan. Oleh 1 Ramadan sampai kepada penghujung insya-Allah akan jumpa malam Lailatul Qadar. Satu malam. Jadi kita kena pastikan kita bersedia untuk kita merebut kelebihan bulan Ramadan yang ada padanya iaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam bulan Ramadan penting kepada kita peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang masyhur apabila Nabi sallallahu naik nak berkhutbah tu. Naik tingkatan, naik tangga yang pertama Nabi sallallahu sebut amin. Naik tingkatan yang kedua, tangga yang kedua Nabi sallallahu sebut lagi amin. Naik tingkat yang ketiga, tangga yang ketiga Nabi sallallahu sebut lagi amin. Lepas daripada selesai tu turun tu sahabat pergi kepada Nabi. Sahabat pergi tanya, ya Rasulullah, aku dengar kamu ni cakap tadi mengaminkan doa. Amin, siapa yang doa tu ya Rasulullah? Yang doa tu tak lain kata Nabi SAW iaitu malaikat Allah Ta'ala. Malaikat Allah Ta'ala doa. Doa yang pertama daripada 3 doa tersebut diaminkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, apabila di kalangan kamu mendengar selawat daripada Nabi,
waktu ketika itu kita kena selawat ataupun kita kena sambut dengan selawat pada Nabi. Siapa yang tak selawat celaka hidup dia. Nabi SAW pun amin. Amin kata Nabi SAW. Tu ada ulama sebut pada kita, walaupun dalam keadaan kita bertemu dengan kalimah ataupun perkataan Rasulullah, waktu ketika itu kena sebut juga selawat sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau ucapan. Kalau ucapan Nabi, ucapan daripada para ulama, ucapan daripada tok guru kita, ucapan daripada ustaz kita sebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun sambut dengan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat kepada Nabi. Kata malaikat, siapa yang mendengar nama kamu tapi tak selawat, celaka hidup dia. Nabi sallallahu mengaminkan. Amin. Begitu tingkatan yang kedua disebut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iaitu mereka yang masih lagi ada ibu dan ataupun bapa dia, tetapi mereka ini mensia-siakan ataupun tak berkhidmat, bahkan melakukan dosa pula kepada ibu bapa dia. Orang macam ni orang celaka, katanya malaikat. Nabi SAW pun mengaminkan. Amin. Amin. Jadi jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, jaga hubungan kita dengan ibu ayah kita, jangan lupa. Sebab macam mana pun kita ada lagi tempat untuk kita meraih keberkatan hidup kita. Keberkatan hidup kita tu dengan adanya kedua ibu bapa kita. Jadi salinglah mengambil berat tentang ibu bapa kita. Yang ketiga, apabila Nabi SAW mengaminkan doanya, iaitu doa daripada malaikat menyatakan, siapa yang hidup dalam bulan Ramadan, daripada awal sampai kepada penghujung Ramadan, keluar daripada Ramadan dalam keadaan waktu ketika itu tidak mendapat keampunan daripada Allah. Tak mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Malaikat Jibril kata, celaka orang sebegini. Nabi SAW pun mengaminkan. Amin. Doa tersebut. Jadi ambil perhatianlah peringatan daripada Nabi SAW. Kita akan tempuh bulan Ramadan. Masuk satu Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan kita bersedia. Yang insya-Allah kita nak meraihkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluar nanti daripada bulan Ramadan, insya-Allah bersih sucinya hati kita tu seumpama lahirnya kita daripada perut ibu kita, insya-Allah. Tak ada masalah, insya-Allah. Allah Taala boleh buat. Allah Taala boleh mengampunkan dosa hamba dia. Insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana kira setakat tu dulu pada pagi ni. Pukul 11 lebih dah. Terima kasih kepada semua yang memberi perhatian dan juga tumpuan sepanjang pengisian kita pada pagi ini. Dan tidak lupa kepada Jabatan Amal Negeri Selangor bagi ruang dan peluang untuk kita kongsi bersama pada pagi ini. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, iaitu jika ada sumbangan yang boleh kita salurkan, salur kepada Jabatan Amal Negeri Selangor untuk buat kerja-kerja kebajikan, boleh terus kepada unit kebajikan Jabatan Amal Negeri Selangor untuk kita terus insya-Allah buat melipat gandakan pahala, insya-Allah, terutama bulan Ramadan ni, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana ambil kesempatan juga pada kali ini terutama yang melibatkan guru-guru di Negeri Selangor. Tak Syafiq minta izin, tak Syafiq ada tu timbalan pasti Malaysia nak mengingatkan kita bersama dengan masa dan ruang yang ada ni, sahabat-sahabat sekalian, terutama guru-guru. Untuk makluman, guru-guru yang di Selangor ni ada dekat 2,000 lebih. Ramai lah, yang teramai. Pelajarnya mencecah 34,000. Ramai sungguhlah. Jadi kita sama-samalah doa supaya di kalangan guru-guru kita tetap sabar, istiqamah, terusan mendidik anak-anak, dan bersedia dengan ujian dan cabaran mihnah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ada di kalangan guru-guru mungkin allowance dipotong, di kalangan mereka yang lambat dibayar allowance-nya. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan
Jika ada di luar sana yang bagi sumbangan, sokongan terutama di kawasan-kawasan yang adanya guru pasti, seluruh Malaysia tanya khabar mereka ni, tanya khabar. Dan kalau ada yang lebih-lebih untuk bagi sumbangan, bagilah, selalulah kepada guru-guru kita, guru pasti, guru seriti, dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menilai amalan yang kita perbuat ni amalan soleh, amalan yang akan kita tuntut pahala di akhirat kelak, insya-Allah. Masa setakat tu dulu. Terima kasih kepada semua. Baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan, kekurangan datangnya daripada Riana sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar. Walillah.